Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahu wa salamuhu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, mafhumnya, dan katakan olehmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, tambahilah ilmu kepadaku. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan surau, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Di antara perkara yang didedahkan oleh Al-Quran melalui sirah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam adalah bahawa sesungguhnya kita semua dituntut oleh Allah supaya berfikir, beringat akan kesudahan kita selepas kita bertemu Allah. Kita baca ayat dia.
Itu di antara big frame yang diletakkan di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ni kita mesti cerdik dan bijak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut, umpama contoh, nama Qabil dan Habil. Allah tak sebut. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Allah hanya sebut dua orang, abnai, isim musanna, dua orang anak Adam. Qabil ke Habil ke, macam-macam tafsir. Yang penting dua orang anak Adam. Yang penting idza qarraba qurbanan. Yang penting ialah mereka berkorban. Itu paling penting. Apa barang yang dikorbankan itu macam-macam, sampai masuk riwayat Israiliyah. Sampai ada pula sebut, korban Habil diterima, ditembak, peti datang tembak, dia korban kambing. So kambing tu naik ke langit. Sudah tak turun-turun kambing tu. Lepas tu ustaz, kambing tu turun bila? Turun waktu sembelih Ismail tu, dia turun balik. Punya jawapan. Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kita melihat benda yang besar. Ini paling penting sekali. Baik, saya nak ambil contoh malam ni, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menarik perhatian kita kepada suatu doa yang telah diucapkan oleh seorang Rasul. Bukan sekadar Nabi, tetapi dia Rasul. Rasul yang Nabi tengok ketika Nabi melintasi 7 petala langit, inda sidratil muntaha, sehingga Nabi berada di sidratil muntaha. Antaranya Nabi melihat seorang Rasul yang disebut separuh kecantikan, keindahan Rasulullah ada ke dia. Itulah Yusuf alaihi salam. Dia cukup cantik. Bila kata cantik ini, dia mewakili tu, kita tengok dalam Quran. Bila kata cantik ya, malaikat. Bila kata huduh je, setan. Itu memang obvious, benda biasa dalam hidup. Tengok apa ucapan perempuan-perempuan bangsawan yang gelak dekat Zulaikha. Nanti saya patah doa Nabi Yusuf. Nak sebut malaikat ni lambang kecantikan. Dan bila mereka tengok Yusuf alaihi salam di istana, buat makanan, buat jamuan, sebab Zulaikha bengang. Perempuan-perempuan Qahirah di bandar Qahirah di Mesir duk kutuk dia, gila syok dekat budak yang kau beli di market, di pasar. Yang gila kau. Mereka tak tengok Nabi Yusuf. Itu yang Zulaikha balas dendam. Itu yang Allah cerita. Poin apa? Malaikat tu. Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Itu dia.
Yusuf jalan depan mereka, mereka ada pisau, mereka ada buah-buahan. Perempuan yang kutuk Zulaikha. Lalu saja Nabi Yusuf, mereka telah memotong wa qatta'na aydiyahun, tanpa mereka sedar mereka dah potong tangan mereka, maksudnya jari mereka. Tu kena belajar Arab balaghah. Maksudnya jari, walaupun Allah sebut yadun, tangan, bukan potong tangan tu, jari tu dipotong, terpotong, tak perasan. Punya cantiknya Nabi Yusuf, lawanya Nabi Yusuf, sampai luka jari. Lepas tu nyimbang, cakap, ni bukan orang, ma hadza basyaran, ni bukan orang, illa, melainkan yang ini malakun karim, malaikat yang mulia. Ulama bahas ayat ni, itulah sifat manusia. Malaikat akan dikaitkan dengan kehandsoman, kecantikan, paras rupa yang cantik. Sebab itu tengok dalam riwayat, seorang sahabat, kalau Jibril alaihi salam menyerupai manusia, ini hadis sahih, kalau Jibril bertukar jadi manusia, wajah siapakah Jibril? Wajah seorang sahabat namanya Dilyah Al-Kalbi. Ulama bahas kenapa bila Jibril tukar jadi orang, muka dia tu muka seorang sahabat nama Dilyah Al-Kalbi. Tu yang seorang sahabat satu hari dia melintas tepi rumah Rasulullah. Dia intai, dia tengok Nabi tengah menyembang dengan Dilyah Al-Kalbi. Dia lalu rumah Nabi dalam Masjid Nabawi tu. Dia lalu, dia tengok, Dilyah tengah menyembang dengan Nabi. Dia pun biasa ajalah sahabat ni. Dia keluar rumah Nabi, tengok Dilyah ada kat luar. Kalau Melayu berupa lah, hantu raya baru balik. Kalau Melayu, dia kata, engkau bukan kat dalam tadi ke? Kata, tak, aku kat luar ni. Lalu mengadu pada Nabi. Itu yang Nabi senyum. Nabi kata, hak tu Jibril alaihi salam. So Jibril, malaikat Jibril, dia tukar jadi orang, wajah dia akan jadi Dilyah Al-Kalbi. Ulama bahas kenapa? Sebab di kalangan sahabat yang paling handsome sekali Dilyah Al-Kalbi. Itu dia. Boleh baca dengan Dilyah, juga boleh baca dengan Dalyah. Dua wajah di situ. Sebab dia paling handsome sekali, kata ulama. Maka Jibril tukar wajah dia begitu. Bila kata malaikatnya, handsome. Itu yang perempuan Mesir sebut. Bila kata setannya, buruk, muka, dagu jatuh, bertanduk. Itu setan. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Saya nak kut malam ni, ajak diri saya, tuan-tuan, kita berfikir tentang suatu perkara yang telah dinyatakan oleh Allah melalui ucapan Yusuf alaihi salam, di mana saya nak baca penutup bagi ayat 101 surah Yusuf. Ending dia. Doa Nabi Yusuf ni ajak kita fikir, ke mana kita selepas kita mati. Apa yang kita nak selepas kita mati? Roh kita tu nak duduk di mana? Itu poin besar dia. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan 11 adik-beradik abang-abang dia. Abang atas tu 11 orang. Nabi Yusuf 12, Bunyamin 13. Depa 13 beradik. Satu ayah lain mak. Hak abang hak sebelah yang limpah dalam telaga tu lain mak.
Satu ayah, satu mak nama Ruhil adalah Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Dua. Hak abang atas sebelah tu lain mak. Dia maafkan. Ketika Allah menguji Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kata ke abang-abang dia, tak apalah, semua ni kerana angkara syaitan. Syaitanlah yang buat kita jadi macam ni. Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya dengan tidak blame abang-abangnya, tetapi dia blame syaitan. Sebab itu kerja syaitan. Kan awal lagi mimpi dia, ayat 4 surah Yusuf. Oh, yang ni berebut ni. Anak-anak muda yang belum menikah ni hafal ayat ni, ayat pengasih bunyi pun. Hak dah tua pun hafal nak seorang lagi. Kan Nabi Yusuf ayat 4 tu depa kata ayat pengasih. Oh, hafal anak muda. Awal lagi apa kata Nabi Yaqub? Tuan tengok, Nabi Yaqub dia relate dengan syaitan. Bila Nabi Yusuf umur baru waktu tu 9, 10 tahun, Ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wahai bapa, Ra'aitu, saya telah melihat. Maknanya melihat dalam ru'ya, dalam mimpi dia, bahawa saya melihat wahid asyar, ahada asyara kawkaba. Saya melihat 11 bintang. Wasyamsa, dan matahari. Wal qamara, dan bulan. Maknanya bulan penuh. Bulan dalam Quran ada dua. Satu hilal, 189 Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Hilal maknanya bulan sabit. Qamar maknanya bulan penuh. Tu beza dia. Tengok surah Al-Qamar ayat nombor 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kata Allah, telah dekatlah kiamat ketika bulan terbelah dua. Ini iman. Zaman Nabi berlaku bulan belah dua. Quran sebut, hadis mutawatir. Siapa tolak, kafir habis. Bulan pernah belah dua. So Allah kata qamar. Qamar makna bulan penuh. Bukan bulan sabit, bulan penuh yang belah dua. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, kami melihat bulan berada antara dua bukit. Penuh bulan waktu tu. Allahu Akbar. Baik, aku tengok 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok semua tu sujud ke aku. First impression daripada Nabi Yaqub apa dia? Apabila Nabi Yusuf beritahu kepada ayah dia Yaqub, "Pak, saya mimpi malam tadi. 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Sujud dekat saya." Apa dia first impression Nabi Yaqub? Nabi Yaqub kata apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan. Tu dia, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Tengok, Nabi Yaqub terus beritahu, wahai anak kesayanganku, jangan cerita mimpi ni. La taqsus ru'yaka. Ru'yah, melihat dalam mimpi. Ru'yah, melihat dengan mata. Ru'yah anak bulan Ramadan, ru'yah anak bulan Syawal. Tu dia panggil ru'yah. Ada ha ujung.
Kalau ru'ya saja, tengok dalam mimpi. La taqsus ru'yaka, tolong jangan cerita mimpi kamu ni ala ikhwatika, pada saudara abang-abang kamu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka buat nyayo kat kamu. Inna syaitan, terus dia pegang syaitan. Dia kata sesungguhnya syaitan itu musuh kita. Pegang syaitan yang buat hal semua, gaduh, pecah belah, semua kerja setan. Maka bila Nabi Yusuf maafkan abang-abang dia, apabila Palestin, Nabi Yaqub orang Palestin, Nabi Yusuf pun lahir di Palestin tapi berhijrah ke bumi Kinanah di Mesir. Bila Palestin dilanda kemarau tu, yang Nabi Yaqub kata pergilah ke Mesir. Nak duduk dengar ada menteri bagus punya, dia tak tahu anak dia. Itu panjang cerita lah, kena baca surah Yusuf. Setelah Allah uji Nabi Yusuf, Allahu Akbar, ada yang pergi-pergi tu dalam keadaan dia berpisah dengan Nabi Yusuf 40 tahun. Nabi Yaqub start daripada kena lempar dalam telaga. Bayang Allah uji Nabi Yusuf, dilempar dalam telaga. Telaga di Mesir ni dia dalam. Hak Al-Ustaz tu kluster telaga. Alhamdulillah dah tarik dah PKPD, tinggal tongkang yat dia. Kan tongkang yat kantoi lagi. Hak lain clear dah. Waktu di Aman Jaya pun clear, tinggal ada satu lagi. Geng-geng yang geng Seroja ke, zon Seroja ke, jumpa saya lepas daripada kerat apa nama ni, gelang depa tu. Jumpa saya ada hari kenduri 16 September tu, jumpa di tempat kenduri. Geng-geng ni baru keluar 2 minggu. Benda pertama depa habaq kat saya, Ustaz, macam keluar pada neraka. Astagfirullah, neraka tak nak tengok ni. Takut kita. Nak kata mereka punya tension tu tak ada ayat. Baru lepas keluar pada neraka, Ustaz. Nak tengok neraka, dah lah, habaq aja. Punya lega tak ada ayat. Bala roh dia lega lah. Macam ahli neraka keluar neraka jawab dia. Tuan-tuan, telaga di Mesir ni dalam. Lempar Nabi Yusuf, telanjang bogil. Wajaat sayyaratun, lalu tiba-tiba lalulah sayyarah. Sayyarah makna bukan kenderaan, makna asal kenderaan lah. Sayyarati, kenderaanku. Sayyarah, kereta ke, lori ke. Tapi ayat tu maksud dia musafir lalu. Grup musafir lalu. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah, lalu berhenti dan bos arahkan salah seorang pergi cari air. Jumpa telaga, lempak timba, tarik-tarik berat, hai macam mancing ikan ya. Tengok-tengok Nabi Yusuf duk bergantung. Apa kata yang ambil air ni? Qala hadza busyra, hadza ya busyra, hadza ghulam. Tengok. Dia tengok Nabi Yusuf bergantung. Dia kata apa? Busyra. Busyra apa? Berita gembira. Hadza ghulam, ni ada budak ni. Pasal apa gembira? Boleh jual, itu lah. Pulus. Dia beli rokok. Dia tarik tengok. Oh, sempoi ha? Boleh jual lah, boleh duit kita. Itu yang busyra tu. Qala ya hadza busyra, hadza ghulam wa asarru bidha'ah. Lalu mereka jual Nabi Yusuf dengan bisamanin, dengan harga yang darahima ma'dudah, dengan beberapa dirham yang boleh dihitung. Maknanya cukup tak ada nilai Nabi Yusuf. Mereka jual dalam 3 dirham, 4 dirham, janji boleh beli rokok sudah. Budak telanjang tak ada apa, mereka jual di market. Ketuk loceng macam Piramli buat filem lagu tu pula, 3 Abdul. Allahu Akbar. Kesian Nabi Yusuf. Masuk istana kena goda, lari kena penjara pula 7 tahun. 7 tahun kena penjara, tak ada pasal.
Allah uji 40 tahun Nabi Yaqub tak jumpa Nabi Yusuf, hampir buta mata. Akhir ringkas cerita, jumpa semua abang-abang. Bila abang pergi pejabat kali kedua, kali pertama Nabi Yusuf bagi elok, kali kedua dia buat trap apa semua sampai Bunyamin terpaksa duduk dengan dia. Kali ketiga itulah abang datang. Bila minta bawa karung, minta gandum, minta apa, duduk dalam pejabat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tanya, ni sebelum nak bagi ni nak sembang sikit boleh? Boleh Tuan Menteri. Bukan Perdana Menteri, no, Menteri. Dengan duk merapu sangat. Boleh Tuan, kata boleh. Tu kata Nabi Yusuf, ingat tak dulu hampa lempak seorang budak? Sudah. Hai, ingat hampa, abang-abang ingat tak, pakcik-pakcik ingat tak dulu pernah lempar seorang budak dalam telaga? Abang ujung tu, Bang Long tu tengah isap rokok, jatuh rokok. Dengar-dengar tu rokok jatuh terus. Kata, anta Yusuf? Kata, Yusuf? Kata, na'am ana Yusuf wa hadha akhi. Ni saudara aku, Bunyamin ni adik aku. Allah baru tahu adik dah jadi menteri, boleh projek lepas ni. Menyesal tak ada ayat, baru tahu itulah Nabi Yusuf, adik yang mereka lempar 40 tahun dulu. Berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam. Menangislah abang, minta ampunlah, kami dulu tak ada hidayah, tak pergi mengaji, radio apa pun tak ada. Mereka mula menyembang, nak dengar ceramah apa pun tak ada. Minta maaf lah, kami jahat, jahil. Nabi Yusuf, tak apa, aku maaf lama dah hampa. Hampa balik ke Palestin, bawa baju aku ni. Itu yang dia bagi, komis dia, pakaian dia yang dia dah pakai, nanti lempar kat muka ayah, bagi ayah cium. Allahu Akbar. Tu yang bagi ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cium. Dia kata, aku dah kata dah Yusuf masih hidup. Akhirnya matanya celik elok. Itu mukjizat Nabi Yusuf. Baju dah pakai, bau-bau tu mata celik elok. Kita baju pakai bagi bau, tengok buta terus. Allahu Akbar. Ketiak, bulu ketiak macam bunga kopi. Mau tak buta mata orang cium. Muslimin dan muslimat, ringkas cerita abang-abang depan. Lalu dia dudukkan ayah dia dengan mak dia di atas singgasana, tempat yang tinggi. Lalu Nabi Yusuf berdoa. Ini dia yang saya, tuan-tuan muslimat, kena fikir. Yang Nabi Yusuf minta ni apa dia? Pertama dia kata, anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anta wali, engkaulah waliku, penolongku, fid dunya, waktu atas dunia, wal akhirah, dan di negeri akhirat. Nabi Yusuf nak sebut hak dia selamat di telaga tu. Allah takdirkan musafir lalu, bawa dia keluar. Kalau tak ada musafir lalu, tak tahu siapa yang jadi wali penolong tu. Allah. Dia dibawa ke market, jual, dibawa, dibeli oleh Al-Aziz, raja itu. Singah kata menteri Al-Aziz, isterinya Zulaikha. Dibawa ke istana, membesar dalam istana. Terliur Zulaikha kerana kecantikan paras rupa Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Allahu Akbar.
Allah kata perempuan yang duduk dalam istana sekali dengan Yusuf tu, an nafsih, dia sudah syok dekat Yusuf. Dia tak tahan dah. Dia tak tahan dah tengok Yusuf. Maka dia ambil kesempatan. Allah cerita, wa ghallaqatil abwab. Allah beritahu dia punya kemuncak tak tahan dia dengan Yusuf alaihi salam. Allah kata wa ghallaqatil abwab. Lalu dia tutup semua pintu istana. Pintu-pintu abwab jamak. Al-Aziz waktu tu keluar, tak cari rokok mana tau, tak ada di istana. Waktu tu Zulaikha ambil kesempatan tutup semua pintu-pintu. Allah sebut wa ghallaqatil abwab. Abwab jamak. Terlagi ada pintu lah, dengan pintu jamban mu habis ditutup. Wa qalat, lalu dia berkata, hai talak, marilah, aku sudah bersedia. Tuan-tuan, Zulaikha ni perempuan bangsawan, kulit halus. Bayang dia bubuh perfume daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia pakai baju jarang sikit. Dia habaq dekat Yusuf, hai talak, marilah, aku dah bersedia. Bukan Nabi Yusuf tidak, na'udzubillah, dia get ready untuk Yusuf. Hoi, jatuh serban tuan-tuan, jangan cari pasal. Seminggu tak pergi surau. Jangan cari pasal godaan. Bau perfume tumbang dah, jangan cari pasal. Hai talak. Hai talak ni makna mailah, aku dah ready lah. Perempuan bangsawan, cantik, bukan perempuan tak ketahuan. Qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sebab Tuhan aku Allah ahsana maswai, dia buat baik kat aku. Takkan aku nak cabul kebaikan Allah pada aku, kata Nabi Yusuf. Allah tu baik dekat aku, diselamatkan aku dari telaga, diselamatkan aku. Aku duduk istana, aku boleh bekerja. Allah buat baik kat aku, takkan aku nak buat benda jahat. Itu yang Zulaikha tak puas hati, lari ligan tarik baju belakang. Panjang cerita, baca surah Yusuf. Akhir kena penjara 7 tahun, duduk dalam penjara. Tak ada pasal tuan-tuan. 7 tahun bukan salah kita, tapi kerana fitnah, kerana benda yang dibuat oleh Zulaikha, lalu nak tutup semua tu, Nabi Yusuf jadi mangsa. 7 tahun, bid'a sinin. Sinin itu ditafsirkan dengan 7 tahun. Allahu Akbar. Siapa yang selamatkan aku? Anta wali. Sampai dia jadi menteri. Asbab dia menafsir mimpi raja itu aja. Sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Itu saja asbab yang Allah buat, yang mengangkat darjat Nabi Yusuf daripada seorang banduan, kita katalah banduan, dah duduk penjara, menjadi menteri keuangan Mesir. Apa asbabnya? Asbab raja mimpi itu aja. Apa mimpinya? 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. 7 tangkai gandum cantik dengan isi, 7 tangkai tak ada isi. 7, 7, 7, 7. Pi tikam mampus dengan tikam. Melayu dia bukan boleh dengar pelik je mula. Ni Quran ni ustaz, 7, 7, 7, 7. Ambil tikam tengok, aku tikam pun lagi. Mencari pasal dosa besar berjudi ni, mengarut. Itu saja asbab. Sebab Nabi Yusuf boleh takwil mimpi. Panjang cerita dia.
Siapa yang selamatkan aku semua ni, yang angkat darjat aku? Anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dia doa depan mak ayah dia, depan abang-abang dia, sebelah orang. Ya Allah, anta wali, engkaulah penolong aku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kalau jamak waliyuna, ini baca begitu, jangan baca waliyina. Nampak kita tak reti bahasa Arab. Waliyuna, wow, jamak. Lepas tu dia kata tawaffani musliman. Nombor 2 dia minta apa? Ya Allah, tawaffani musliman, matikan aku sebagai seorang muslim. Tuan-tuan tengok, Rasul yang Nabi pernah sebut, itulah keturunan yang hebat. Dia Rasul, ayah dia Rasul, datuk dia Rasul, moyang dia Rasul. Mana nak cari? Tu yang Allah sebut 253 Al-Baqarah kan, ayat pertama bagi juzuk 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din al-ayah. Dan rasul-rasul itu ada yang kami lebihkan sebahagian daripada mereka, among themselves. 25 rasul, hebat dah. Pun 25 ni sebahagiannya ada yang Allah lebihkan. Minhum man kallamallah, ada di antara mereka yang bercakap dengan Allah seperti Musa alaihi salam. Dan ada yang Allah lebihkan di sudut keturunan dia. Sampai Nabi sebut hebatnya Yusuf, dia Rasul. Ayah dia Rasul Yaqub, datuk dia Rasul Ishaq, moyang dia Rasul Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Mana nak cari ni keturunan yang hebat ini? Dia ayah, datuk, moyang, 4 generasi Rasul. Subhanallah, sehebat itu Nabi Yusuf. Dia minta dengan Allah, tawaffani musliman. Ya Allah, engkau matikan aku sebagai seorang muslim. Apa makna mati sebagai seorang Islam? Apa makna mati sebagai seorang Muslim? Bermakna waktu kita nak habis nyawa, kita tak bergaduh dengan Allah, kita tak bergaduh dengan Nabi, kita tak bergaduh dengan Quran, kita tak bergaduh dengan sunnah. Tu dia duduk dengan Allah, Rasul, Quran, sunnah, clear. Tu dia mati dalam Islam. Jangan duk rasa lega sebab Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nabi kata nanti akhir zaman tak tinggal daripada Islam kecuali tinggal nama. Nama orang Islam, tapi perangai, na'udzubillah. Ada orang Islam yang tak solat. Bukan tak solat tu pasal malas dah. Tak, bukan pasal dia malas. Dia terus kata solat ni tak ada. Tuan pun tengok kan dalam YouTube. Moga Allah bagi hidayah, petunjuk puak-puak game pining ni. Tak sembahyang. Dengan bangganya. Rambut nindia panjang macam Bob Marley tu. Siap buat kuliah lagi. Amboi kemas. Siap whiteboard belakang tu, kuliah. Ni makrifat, ni tarikat, ni tasawuf lah apa, bini ni dia punya makrifah sampai tak semayang. Ya Allah, semoga Allah beri hidayah, petunjuk pada puak-puak ni. Ramai followers dia, ramai. Tak jenis shortcut nak pergi syurga ni. Tak payah semayang semua ni sebab Nur Muhammad sudah semayang. Dia main hat tu. Dia main Nur Muhammad ni habis. Orang Islam, cuba tanya dia Nur Muhammad tu apa.
Dia tak tahu, sembang lah. Tanya followers dia, Nur Muhammad tu apa? Mampus bisa okok tu. Tak tahu, mereka ada abad Nur, kita Nur lah. Kan dia tahu pun, ikut shortcut. Berapa ramai yang ikut ayah pin di Besut Terengganu. Bahtera Nabi Nuh wastawat ala judi. Allah sebut dalam surah Hud, bahtera Nabi Nuh terdampar di bukit Judi, bukan Besut. Dah, ni dia ikut BMW, geng-geng KL turun, bahtera Nabi Nuh. Sampai terpaksa roboh, kerajaan negeri ambil arahan roboh. Meninggal dah orang tua tu pun. Masuk surat khabar Metro, kita baca dia mesyuarat dengan malaikat di langit nombor 3. Entah main-main kan? Kita la ilaha illallah. Taran ni pun ada orang ikut. Apa nak jadi orang Melayu kita ni? Tara macam ni mengaku mesyuarat dengan malaikat di langit nombor 3. Bukan kuai cara calang tuan-tuan, langit nombor 3. Hal naik bila? Astaghfirullah, menderu Melayu ikut. Cium tapak kaki, siram kaki, cium. Allahu Rabbi. Ninggah dah, moga Allah ampun segala dosa kita, diajar sangka baik, orang dah mati ni. Jadi kita nak sebut itu berlaku dalam negara namanya Malaysia. Berapa ramai tak semayang? Berapa ramai yang mengaku Islam tapi ajaran menyeleweng? Ramai di bumi Malaysia ini. Jangan take for granted. Oh, aku dah Islam dah, lepas tu ikut grup mana tak payah semayang, ikut grup mudah masuk syurga tak payah semayang, sampai wukuf buat haji di Pulau Pinang ni kemal. Bayang lepas ke mana tu buat haji. Apa nak jadi ni? Orang kumpul duit nak pergi Arafah, pergi bayar lepas. Tu tak apa gitu, memang dah tak betul dah tu. Ada satu yang paling hebat, dia wukuf hari-hari dam haji. Umur 80 dah duk dam haji. Sakat nak main hibur-hibur sekejap tak apa, harus tak ada apa. Qaradawi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam menyebut harus bermain catur, main chess pun harus, tak ada masalah. Tapi hang fikir tengoklah 80 dah, hang duduk lama mana? Cakap nak minum secawan kopi, hang baliklah. Ni melepak daripada pagi sampai ke tengah hari, wukuf 6 kali. Dam haji ni saya sebut dah, sebelum naik haji dia waro. Makan satu, tak berani langgar peraturan. Dia boleh haji seketui tebu serban, dia langkah 6 terus. Tu haji dam jahat. Dia makan India terus, dia tak peduli orang dah. Pak Haji. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan, umur lama mana dah nak hidup? Saya selalu sebut seminggu 2 ni, ambil pengajaran 3 dara yang meninggal di Shell sama Gagah arah utara kan, orang Sungai Tani semua. Satu tu Taman Ria Jaya, saya Bandar Laguna Merbuk, Ria Jaya depan tu je. Yang seorang tu Zon Seroja yang baru lepas kerat tag tangan, tu yang pergi bercuti tu. Satu lagi Taman Ria Mesra di Gurut, Taman Mesra Ria Gurut. Kawan lain jadikan pengajaran. Karbon monoksida ke, aircon tak off ke, enjin tak running, itu asbab. Umur 21 sampai masa iza jaa ajaluha, jom balik jumpa Allah. Entah tak takut bahawa mati dia tak peduli sihat, sakit, tua, muda, sampai masa hang jalan. Apakah waktu kita pergi kita sudah bersedia? Maka jangan buang masa. Sehari mendatang, makna modal kita semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang untuk beribadah. Sehari datang, makin kurang, makin kurang. Selangkah ke tanah perkuburan.
Maka Nabi Yusuf ajar, tawaffani musliman. Hang kena minta dengan Allah, ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim. Bermakna aku dengan Allah Rasul clear, tak ada gaduh. Hidup ni serah pada Allah. Wasallimu taslima. Terima ketentuan Allah dengan hati yang terbuka. Apa Allah kata haram, haram. Allah kata buat, buat. Tak ada bantah. Itu dia hidup. Kita nak jadi macam tu. Dan yang paling penting, tengok nombor 3 dia minta. Ini yang saya nak fokus. Wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, ya Allah, lepas aku mati, alhiqni bis-salihin. Tolong hubungkan aku dengan orang-orang soleh. Ni ruh nak pergi mana ni? Roh ni dia tumpang, ni dia punya apa kita panggil kerangka dia aja. Allah ambil mati je. Roh dia tumpang sat. Persoalannya bila Nabi Yusuf minta wa alhiqni bis salihin, tolong hubungkan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Roh kita nak pergi mana tuan-tuan? Tak takutkah kita? Di sana ada sijin, di sana ada illiyin. Apakah kita nak termasuk dalam grup sijin? Na'udzubillah. Apakah nanti bila kita mati, kubur welcome kita? Ahlan wa sahlan kata kubur. Wa marhaban bikum, tu hadis. Kubur akan welcome. Kubur akan kata, engkaulah sebaik-baik manusia yang pernah berjalan di atas punggung aku dahulu. Aku suka kat engkau, kata kubur. Kubur bercakap, kita dah duduk dalam. Orang atas lama mana dia nak teriak? Orang atas lama mana dia nak tunggu? Ada dia nak duduk sekali, tak ada pasal balik gitu lah. Balik rokok menyembang, anak mula kira harta pusaka ya. Mula berebut. Berapa banyak kes orang Melayu berebut harta pusaka. Kalau tuan-tuan dengar ceramah pegawai amanah raya, Allah, macam-macam cerita. Pegawai amanah raya sembang macam-macam. Yang abang bawa bulldozer tolak rumah adik sebab ambil sikit tanah abang. Bulldozer bawa bulldozer pi roboh bahagian dapur sebab adik termakan sikit tanah. Astaghfirullahalazim. Melayu. Ayah duduk dalam. Ya Allah, ya Tuhan, takut kita. Kalau kubur welcome kita, itulah cerah masa depan kita. Kata Al-Imam As-Suyuti, akan dilapangkan kuburnya seluas mata memandang, atau paling tak ada 70 hasta. Kubur kita akan luas. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi kata akan dibawa masuk bau-bauan daripada syurga, masuk di dalam kuburnya, dan dia akan melihat maq'aduhu, tempat duduk dia di dalam syurga. Dia nampak dah. Maka tidurlah dia, kata Nabi, seperti tidur seorang pengantin. Hadis sahih. Waktu nak tidur di alam barzah. Lagu mana? Itu Nabi tak apa. Nabi sebut dia akan tidur seperti tidurnya seorang pengantin. Kita tak tahu tidur. Yang kita tahu tidur dalam kuliah. Itu kita nampak. Itu kita nampak. Memang cukup mudah tidur dalam kuliah. Airconnya sedap, sejuk. Tidur alam barzah kita tak tahu. Tapi Nabi sebut tidur macam pengantin. Allah, lagu mana pengantin baru tidur leno. Kan lama ni tidur seorang, tengok ada member sebelah. Leno tidur. Leno tidur. Lagu tu leno dia tu sampai subuh gajah punya leno. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita kena pastikan bila roh kita keluar, dia bersama dengan orang-orang yang beriman, amal soleh. Itu juga doa Nabi Ibrahim. Ayat berapa? 82 kalau tak silap. Surah Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim
dalam satu doanya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim, ayat 82 kalau tak silap, surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, 83. Ayat 83 Asy-Syu'ara, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, pertama, ya Allah, aku minta padamu, Rabbi habli hukmah, hei Tuhan, kurniakan padaku ilmu. Dia minta ilmu, ditaksirkan dalam pimpinan Ar-Rahman dengan hukmah, maknanya ilmu, hikmah. Sebab itu kita mesti berilmu, belajar dan terus belajar. Jangan kita rasa hebat. Allah, saya kalau kuliah di Sarawak, ni lama tak pergi Sarawak lah pasal PKP. Saya bulanan di Sarawak, tiap-tiap bulan pergi Kuching. Antara yang hadir kuliah saya di Kuching, Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah, Ahli Parlimen Petrajaya. Datuk Fadilah duduk depan. Waktu tu dia Menteri Kerja Raya, duduk depan mengaji kita dengan bodyguard dia, dengan dia punya PA apa semua. Kalau dia nak keluar awal, sebelum saya start kuliah tu, dia akan bisik, Ustaz, saya nak keluar awal kejap lagi, saya ada urusan. Punya very polite person. Menteri, undang dia peguam tu, seorang peguam, bini dia orang Parit Bunta, orang Semenanjung. Dia akan jumpa saya, minta maaf Ustaz, 10 minit nanti saya keluar. Okey, Datuk, no problem. Ada satu tempat saya kuliah di Pulau Pinang, tiap-tiap bulan akan duduk depan saya profesor, full profesor daripada UUM. Bini dia, tak payah sebut nama lah, bini dia bini dia pakar bius, Dr. Bius Hospital Seberang Jaya. Bini dia Dr. Bius, pakar bius. Dia profesor, full profesor. Duduk depan bangan kitab, saya baca kitab, bawa kitab, catat, tulis, profesor. Aduh, hak profesor kangkung duduk kedai kopi. Mufti Kedah, Datuk Fadil, saya bersama, saya mengajak di Kok Diang, duduk depan. Saya kata, Datuk, habis-habis kuliah saya perlu, Datuk, apa ni, malu saya. Dah. Entah mengajak anak pun nak dengar, nak tambah-tambah ilmu. Datuk Mufti, ya Allah, ya Tuhan, kita nak jadi macam tu, merendah diri dengan rasa kita hebat. Tak ada apa kita, Allah bagi pinjam ya. Nabi kata celup jari kat laut ya, angkat hak dekat ayak kat jari, itulah ilmu kita. Nak belagak apa? Hak laut tu bayangan, tamsilan ilmu Allah yang maha luas. Sayyidina Ali kata, hang tahu hang cerdik ialah hang rasa hang bodoh, hang jahil, hang bodoh. Itu orang cerdik. Sentiasa rasa kita ni tak ada apa, sentiasa rasa kita ni ilmu tak banyak, mana nak kena mengaji lagi. Itu orang cerdik. Ni nama kemah dah, mengucap elok dah Ustaz, tak payah gaduh. Syurga dia kata. Risau apa? Kuliah apa tak main. So terus dia baca Fatihah, 2/10 boleh bagi markah. Allah, kesian, kita sedih. Sebab itu Nabi Ibrahim minta, ajar kita hukman. Petri kata apa? Wa alhiqni bis salihin, ya Allah, hubungkan aku dengan orang yang soleh. Nabi Ibrahim pun minta, Abul Anbiya wal Mursalin, bapa segala nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Ketika Nabi Mi'raj ke langit, Nabi jumpa, tengok Nabi Ibrahim. Nabi kata, Nabi Ibrahim tu macam aku sebiji. Nabi Allah itu, Nabi kata macam aku lah. Nabi kata, itu je Nabi sebut, macam Rasulullah, Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat,
istimbat hukum, kesimpulan pada malam ni, kita ni manusia yang Allah cipta di tempat nama dunia, khususnya bumi yang penuh dengan segala nikmat yang Allah cipta untuk kita akhirat. Kita ni Allah buat untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ingat tu, kita ni Allah cipta untuk akhirat. Cuma Allah bagi letak kita di dunia, Allah bagi kita peluang. Dengan di dunia ni lah Allah bagi peluang, taklif atas kita dengan ibadah. Dan ibadah jangan disempitkan. Jangan ingat ibadah ni semayang aja. Jangan ingat ibadah ni duduk dalam masjid surau aja, di luar masjid surau berlambak lagi ibadah kita boleh buat. Tuan-tuan pergi bekerja niat ibadah, pahala. Di sana ada makhluk lain, namanya binatang, namanya kucing, yang kita kena tolong bantu, yang Allah akan ampun dosa kita. Seperti perempuan Bani Israel yang beri minum hanya seekor anjing yang haus, Allah ampunkan dosa dia. Ini ibadah yang cukup luas, yang kita mesti faham. Sampai mengalih batu daripada jalan pun pahala. Sampai tak ada apa dah, wajahin talq, Nabi kata. Sampai kamu tak ada apa dah nak bagi, jumpa member senyum. Senyum tu pun dapat pahala. Jumpa member nak belanja apa, duit tak ada. Nak ajak merokok, rokok tinggal sebatang. Tengah pula, leceh. Nak belanja kedai kopi lagi, tak ada apa. Jumpa member senyum. Senyum tu pun pahala. Kau jangan senyum seorang kat tiang, yang tu balok. Tanya orang hutan, jawab dia. Allahu Akbar. Ingat, Allah cipta kita untuk akhirat. Tuan bayang sekejap, walaupun kita tak mampu nak bayang kenikmatan syurga, tak mampu. Walahmi tairin, daging-daging burung takkan sama dengan daging burung yang kita makan. Tak tahu nak apa. Lantai syurga, pokok-pokok dia, syurga tak ada tidur. Dalam syurga tak ada tidur. Jangan ingat yang syurga ada lena. Dalam syurga tak ada tidur. Hui. Hui lah akhirat. Lagu tu. Jangan duk fikir macam di dunia. Di dunia tak tidur 2 hari sudah mati syahid. 2 hari tak tidur mati. Syurga tak ada tidur. Makan nikmat, makan nikmat, makan nikmat. Mai bidadari jalan nikmat. Tunggu apa lagi? Allah bagi semua ambil. Takkan tak nak yang tu. Duk gila kat dunia sampai kuliah pun tak main berjemaah, semayang pun tak mau. Apa ni? Dunia sat aja. Nun, syurga duk tunggu kita. Kekal abadi nikmat. Kekal abadi, abadan. Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila tu sampai bila Ustaz? Sampai hang gila? Tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Tak ada titik sampai bila-bila. Jangan duk tanya, pening kepala nak jawab. Tak maukah? Dunia ada titik, nak dia mati habis. Fana, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa mesti punah, binasa. Maka kita kena prepare untuk kita bertemu Allah. Entah bila tak tahu. Kita kena prepare, kita nak selamat di alam barzah. Kita nak kubur welcome kita. Dan kita nak roh kita tenang, rehat. Tidur kita macam pengantin di alam barzah. Sedap-sedap, bangkit aja. Sedap-sedap, dah akhirat dah. Sampai riwayat sebut mereka menyapu debu-debu di bahu mereka. Rasulullah di kepala. Ingat hadis, Nabi keluar aja, Nabi sapu debu di kepala dia. Jibril datang. Nabi kata, hari apa ni Jibril? Kiamat dah ya Rasulullah. Orang beriman, dia akan sapu debu di bahu dia.
Dia tak terperanjat, dia relax, dia tenang sebab di dunia dia dah prepare awal. Mudah-mudahan kita lah orangnya, anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita semua. Berkat asbab kita berkumpul malam ni menjadi penyebab rahmat Allah di bumi mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita berhimpun doa malaikat malam ni, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Juga kita minta dosa ibu dan ayah kita, semuanya kita minta diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Kepada Allah saya mohon keampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.